Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, boleh pakai ni tak? Jadi kita ada benda nak tengok. Kan kalau tak ada benda nak tengok, mata ni bertutup. Jadi ada benda nak tengok, mata terbuka. Jadi saya ingat saya nak tunjuk sikit slide lah, dalam masa yang agak terhad ni. Okey, kita sambung Bidayatul Hidayah, nasihat ke-18, hakikat ubudiyah. Hakikat ubudiyah. Ada kabel ke? Kabel mana? Okey. Sini air. Okey. Dia nak cakap sini pasal reza. Wahai anakku, engkau bertanya padaku tentang hakikat ubudiyah. Ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Kita dah baca dah. Yang pertama, menjaga hukum hakam syariat. Kedua, reza dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Okey, saya nak ajak jemaah semua, mari kita lihat benda ni. Lihat apa yang dipaparkan ni. Okey. Dan mari kita baca ni perlahan-lahan. Ni dia cakap pasal reza. Ini daripada kitab Al-Mawa'is Al-Badi'ah. Daripada kitab Al-Mawa'is Al-Badi'ah. Kalau kita baca hadis kursi ni, hadis kursi dalam kitab ni, barang siapa tiada reza, ia akan hukumku. Hukum ni ulama kata ada 2 lah. Hukum syariat yang dikena kepada kita, atau apa saja ketentuan qada dan qadar yang Allah tentukan kat kita. Ditentukan kita ni kahwin tak ada anak, ditentukan kita ni tak kahwin, ditentukan kita ni anak ramai, ditentukan kita ni gaji sikit, ditentukan kita ni sakit, ditentukan kita ni anak sakit, ditentukan kita ni miskin. Terutama ditentukan benda yang tak suka dengan kita lah. Tapi siapa yang tentukan? Allah tentukan. Barang siapa yang tidak reza akan segala hukumku. Satu, dia tak reza dengan apa yang Allah tentukan dekat dia. Maknanya dia tak reza dengan qada dan qadar Allah. Satu, kira betul. Dan tiada sabar ia dengan segala bala ujianku. Atau dia tak reza dengan ujian Allah. Allah uji dia macam-macam, dan Allah uji kita macam-macam. Allah uji kita macam-macam. Cuma kita sedar tak sedar lah Allah uji kita. 3, tiada syukur ia akan nikmatku. 3, dia ada nikmat, dia ada bala, dia ada ujian. Nikmat pun dia dapat juga, tapi nikmat ni dia tak pernah syukur. Nikmat datang surau, nikmat boleh semayang. Yang disyukur nikmat makan, nikmat naik pangkat, nikmat dapat anak, dapat cucu, dapat menantu. Itu je dia faham nikmat. Sedangkan nikmat ni sangat luas. Nikmat boleh tengok sekarang, ini nikmat. Nikmat jantung kita masih bergerak, kita masih ada nyawa, kita masih bernafas, ini nikmat. Kita boleh semayang, ini nikmat. Kita boleh berjemaah, ini nikmat. Kita boleh angkat tangan, itu nikmat. Kita boleh zikir, ini nikmat. Kita boleh sujud, letak dahi dekat bawah. Bukan saja sujud, hati rasa kecut dengan Allah, ini nikmat. Dan ini nikmat ni banyak orang tak pernah syukur, tak pernah keluar surau, alhamdulillah aku dapat semayang maghrib dengan isyak berjemaah. Tak pernah cakap dalam hati. Ini tak syukur. Ini tidak syukur dengan nikmat. Dia faham nikmat ni naik pangkat, naik gaji, dapat beli rumah,
dapat tukar kereta, dapat menantu, dapat anak, dapat cucu, dapat projek, masuk tender berjaya. Daripada dia tu nikmat. Itu sebahagian dari nikmat. Banyak nikmat taat yang dia tak pernah syukur. Dia boleh baca Quran, dia boleh belajar Quran, dia boleh mengajar Quran. Ini nikmat yang besar yang kebanyakan manusia tak pernah syukur. Tu Allah kata dalam Quran, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Tu Sufyan As-Sauri berkata, bukan, Umar Al-Khattab berkata, dia pernah lihat seorang pemuda yang tawaf dan berdoa dengan lama di depan Kaabah. Dalam kitab Arab tu dulu guru baca, maka bertanyalah Umar Al-Khattab, wahai anak muda, apa yang kau minta dengan Allah? Lama bang doa depan Kaabah. Sampai Umar Al-Khattab ni perasan, lama je dia doa. Apa pemuda tu jawab? Disebabkan kau Amirul Mukminin, aku beritahu apa aku minta dengan Allah. Aku minta dimasukkan dalam golongan yang sedikit. Apa kalau kata golongan sedikit? Golongan orang yang bersyukur. Aku minta Allah masukkan aku golongan orang yang bersyukur. Sebab tu Rasulullah ajar, jangan kau tinggalkan doa ini lepas solat. Allahumma inni ala zikrika, atau doa ni kan, syukrika husni ibadati. Ya Allah, tolong aku agar aku dapat ingatkan kau. Tolong, minta tolong Allah. Sebab apa? Semayang pun tak ingat. Semayang 3 rakaat tadi berjalan merata-rata. Berjalan merata-rata. Ingat anak kat asrama, ingat kerja, ingat meeting, ingat gini, ingat malam ni nak makan apa, ingat macam-macam. Bimbang Allah tak tolong hati kita ni ingat dekat dia. Tak ada pertolongan. Adalah sebabnya kita tak tahulah. Ada sebab kita tahu. Ya Allah, tolong juga aku untuk syukur pada Engkau. Rupanya nak syukur pada Allah ni, nak ingat pada dia ni, kena minta tolong. Kenapa? Nafsu kita ni dia tak akan mampu. Dia tak akan mampu nak buat kecuali dengan apa yang Allah bantu. Wa husni ibadati, beribadah dengan baik. 3, tiada syukur ia akan nikmat ku. 3. 4, tiada memadai dia akan pemberianku. Rasa tak cukup je rezekinya. Allah bagi ni tak cukup, Allah bagi ni komplain, Allah bagi ni komplain, Allah bagi ni komplain. Maka Allah kata apa? Maka keluarkan kamu, keluarlah kamu daripada bumiku dan langitku. Allah kata kau boleh keluar daripada bumi aku, kau keluar daripada langit aku. Ini satu murkanya sangat dahsyat. Satu, dan tuntutlah kamu akan Tuhan lain daripada aku. Maknanya apa? Engkau cari Tuhan lain daripada aku. Allah punya murka. Orang tak redha dengan ketentuan dia, tak redha dengan hukum dia, tak sabar dengan ujian dia, tak syukur dengan nikmat dia, tak rasa cukup dengan pemberian dia. Allah kata kau nyah, kau keluar daripada bumi aku, kau keluar dari langit aku, dan kau cari Tuhan selain aku. Mana Tuhan selain Allah? Kalau kita baca ni kita ngeri je. Tak tahu orang lain lah. Ada kalanya kita tak sabar dengan ujian. Kena apa-apa sikit, marah, penting. Wah ni, kata, cakap gini, tumbuk pukul orang kadang-kadang. Kadang-kadang orang potong dekat orang horn dia. Tak sabar dah. Allah yang takdirkan dia horn kita. Memang kita tak redha perbuatan dia. Tapi kita kena redha, itu adalah apa yang Allah telah tetapkan pada kita pada hari itu. Lepas tu kita kena redha yang tu. Yang horn ni memang tak redha sebab dia buat tu salah, tak baik. Itu kita tak redha pada perbuatan tak baik ni. Tapi keseluruhan kita kena redha. Kita kena apa? Allah tentukan dia, yang Allah tentukan dia horn dekat aku. Jadi itulah ujian untuk kita. Jadi apa nak buat? Sabarlah. Syukurlah, kurang-kurangnya dia horn kita, kita tak terlajak, kita tak langgar dia, kita tak langgar orang lain. Kita kena fikir gitulah. Jaga-jaga ni. Dalam hari-hari ni ramai orang tak sabar, ramai orang tak redha dengan apa Allah tetapkan pada dia, mengamuk, marah. Saya ingat dulu masa saya kerja kan, cawangan dekat Sabah. Kau tahu ni Hamzah mana Kau tanya Hamzah, dia ingat kau cerita ni. Hamzah AJK orang lah. Hamzah
Ada budak dekat Sabah ni, pejabat Sabah ni, bos salah kira dia punya appraisal tahu, penilaian ni. Jadi menyebabkan dia tak dapat bonus. Bos salah kira markah pencapaian dia, salah kira. Bukan dia ni tak pandai kerja, salah kira. Dua orang. Saya tak tahu lah apa cerita sebenarnya, salah kira macam mana tak tahu lah. Dia masuk bilik bos, dia cakap kenapa gini, tak puas hati, dia ambil baseball punya tu, baseball. Dia pecahkan dalam bilik bos tu. Piala apa benda. Oi, ngeri dia dengar. Saya tak tahu kenapa tindakan tak diambil pada dia. Hanya dia beri amaran je. Tak tahulah, kalau saya jadi owner company, saya buang kat ni. Berani bahaya. Betul tak? Hari ni dipukul meja, besok dipukul orang. Tapi dia bukan Islam lah. Kalau kita ni Islam, kita buat begitu, maknanya kita tak sabar dengan apa yang uji kita tau. Kita tak sabar dengan apa yang Allah letakkan kita. Ni ramai orang ngamuk-ngamuk ni, baling-baling barang kat rumah, tendang, baling pinggan, baling apa. Tak sabar. Tahu tak apa Allah murka dekat dia? Tahu tak? Dia tak tahu tu. Dia tak tahu. Mungkin dia tak belajar. Atau dia tahu, tapi nafsu ni memberontak juga. Allah kata apa? Keluar dari bumi aku, keluar dari langit aku, cari Tuhan selain aku. Kalau kita dengar ni bang, kalau kita baca ni hari-hari kita tak akan marah-marah orang lagi lah. Kita dengan sabar apa jua Allah tentukan. Kita akan redha dengan ketentuan, dan kita akan syukur dengan segala nikmat. Kalau kita baca hari ni hari-hari ini hari kursi. Lepas tu dulu masa mengaji dulu kan, saya sangat terpukul lah dengan satu kisah dalam Ihya Ulumuddin yang guru saya baca, guru kami baca. Dan saya sebab cerita tu bagus, saya dalam sekarang ingat nama watak dan cerita tu lah. Satu hari, boleh cerita balik apa guru cakap. Berjalanlah seorang lelaki zaman Nabi Musa bernama Abdullah Asy-Syarifi. Cerita ni tengok bila dalam kitab. Berjalanlah ia, berjumpalah ia seorang lelaki yang tidak ada kaki dan tangan. Macam timun tu, macam timun. Dia ada kepala, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, tak ada. Dan dia baring. Maka berkatalah lelaki itu yang tak ada kaki dan tangan kepada Abdullah Asy-Syarifi, nama lelaki ini, ke mana engkau? Abdullah Asy-Syarifi kata, aku dalam perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Musa AS. Dia kata, wahai Abdullah Asy-Syarifi, engkau lihat aku, Allah tentukan aku tak ada tangan, tak ada kaki. Kau lihat aku. Dan kau tanyalah pada Nabi Musa, syurga mana Allah nak bagi aku? Dia jalan lagi, dia jumpa orang tengah menangis dekat anjung rumah, angkat tangan, ya Allah, aku taubat pada engkau. Menangis teruk. Dia tegur, wahai Tuhan, kenapa dengan engkau? Orang ni kenal dengan lelaki ni. Wahai Abdullah Asy-Syarifi, Abdullah Asy-Syarifi, ke mana engkau? Aku nak jumpa dengan Nabi Allah Musa. Engkau tanya Nabi Allah Musa, aku ni dulu buat dosa, sekarang aku sudah bertaubat pada Allah. Tanya dengan Allah. Terus Nabi Musa tanya dengan Allah. Nabi Musa ni dia boleh bercakap dengan Allah. Neraka mana Allah nak campakkan aku? Ni cerita dalam kitab. Maka dia bertanyalah Abdullah Asy-Syarifi, ceritakan dua keadaan ni. Nabi Musa tanya dengan Allah. Nabi Musa kata, Allah kata apa? Nabi Musa cakap apa? Allah berfirman, orang yang pertama yang tak ada kaki tak tangan tadi, aku akan campak di neraka. Dia dah tak ada kaki tangan, masuk neraka. Dan orang yang menangis kerana dosa tadi, aku akan masukkan ke syurga. Kenapa? Sebab orang yang tak tangan tak ada kaki ni, selama ni Allah hantar semut, hantar makanan kat mulut dia. Dia baring, dia buka mulut, Allah takdirkan semut datang hantar makanan kat mulut dia. Banyak semut hantar, dia yang nganga. Dan dia tak pernah berkata Alhamdulillah. Maknanya tak pernah apa? Tak pernah syukur. Dan ada orang yang bertaubat itu, aku terima taubat dia dan aku akan hantar dia ke syurga. Ini bahaya, ini bahana tak pernah syukur. Dulu guru kata apa ada benda yang kita taat, kadang-kadang dia adalah istidraj yang kita tak sedar. Istidraj ni Allah bagi cara penipuan. Allah bagi kita semayang, Allah bagi kita gini, Allah bagi kita gitu. Tapi dia tahan hati kita, tahan lidah kita untuk syukur. Supaya apa? Na'udzubillah min zalik. Dia murka, engkau keluar daripada bumi, engkau keluar dari langit aku, engkau cari Tuhan lain aku. Kenapa? Tak syukur.
Jadi pemberitaan ni kerana jadi istidraj. Kalau kita tidak lapik dengan satu perkataan, nama dia syukur. Tak lapik. Dapat surau pergi surau, orang lain tak pergi surau. Kalau pergi surau ni mudah, surau ni dah penuh dah. Nampak? Rumah ni saya rasa rumah kurang-kurang 300-400 ada rumah. Orang kurang-kurangnya 1000, tapi yang datang banyak ni je. Pernah tak kita rasa Allah pilih aku dan ya Allah terima kasihlah engkau pilih aku ya Allah. Terima kasih, syukur ya Allah engkau pilih aku. La haula wala quwata illa billah. Aku tak daya wahai Tuhan untuk datang sembah engkau dalam berjemaah. Aku tak daya nak bangun pagi, nak subuh-subuh datang ya Allah, aku tak daya. Tapi semua ini adalah kurnia engkau beri padaku, maka aku boleh buat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pernah tak kita buat macam itu? Pernah tak kita keluar tandas, kita boleh buang air kecil, air besar, kita baca doa keluar tandas, kurang-kurangnya kita baca alhamdulillah. Pernah tak kita bangun tidur, kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur? Pernah tak? Pernah tak? Pernah tak? Kalau tak pernah, tandanya jelas kita tak syukur dengan nikmat dia. Akibat dia ni, baca akibat tu, baca akibat tu. Ini hadis ni, hadis kursi ni sepatutnya sudah cukup untuk kita menggegarkan jantung kita. Kau syukur tak? Kau sabar tak dengan ujian Allah? Kau reza tak dengan ketentuan dia? Kau rasa cukup tak dengan apa yang diberi? Qanaah. Tanya diri kita lah, yang tanya orang lain, tanya diri kita. Bila cukup, bila ada, alhamdulillah. Kenapa? Ini adalah ancaman yang Allah beri. Keluar dari langit dan bumi aku, carilah Tuhan selain daripada aku. Ini yang saya kata ni, reza dengan hukum. Ni saya buat ringkas ni. Ini saya dengar online. Mawa'id Abadi'ah ni saya dengar online. Tiap-tiap hari Senin pukul 8. Sebelum ni kita ajar Muhimmah dah khatam. Dah khatam seminggu 2 kali online, mengajar online pagi dah khatam. Dan dah dapat ijazah dah. Kawan-kawan yang ikut kita belajar, kita dapat keduri Sabtu hari, 13 bulan hari dan dah bagi ijazah dah. Ijazah pada ilmu Al-Muhimmah. Ada 110 orang. Saya memang selalu bawa kawan-kawan online ni. Sejak PKP, ni kalau sebab tu saya pasang laptop. Ni tengok ni. Ni orang online yang bukan surau ni lah. 95 orang sedang ikuti pengajian di sini lah. Jadi mereka nampak skrin ni. Lepas tu saya buka skrin biar diorang boleh ambil nota. Ni ada 95 orang. Kalau siang lagi ramai. Pagi tadi ada 176 orang, pukul 8 sampai pukul 10. Zuhur tadi pun ada kelas, pukul 3 pun ada kelas kat Rawang. Daripada Rawang saya datang sini, lepas ni saya pergi Bukit Limau. Habislah hari ni kelas. Okey, ni tengok ni. Jadi kalau rasa malas nak syukur, kalau rasa hilang sabar dengan ujian, kalau rasa tidak redha dengan hukum, kalau rasa tidak cukup dengan pemberian, ambil hadis ni, baca hari-hari. Baca, tampal, baca, print, tampal. Biar dia diingatan kat kita. Aku tak boleh marah, nanti Allah murka. Allah murka, dia halau aku dari langit bumi. Allah murka, dia suruh aku cari Tuhan lain, yang mana tidak ada Tuhan lain. Okey, lepas tu saya dah tunjuk ni pula ayat Quran, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah engkau, matilah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan reza dan dalam keadaan diridai. Reza meridai. Maknanya apa ni? Maknanya Allah reza kat kita dan juga kita reza dengan Allah. Okey, kita berterangkan sikit. Yang ni Allah reza.
Allah redha pada makhluk yang mati ni. Ini Allah redha. Okey. Yang ni makhluk redha. Orang yang nak mati tu redha. Ini makhluk redha. Makhluk redha apa benda? Ini ulama dah bahas. Dalam kitab-kitab tafsir, ulama dah kata dah. Kitab-kitab tafsir. Makhluk ni redha pada apa? Apa yang Allah telah tentukan keadaan dia, qada dan qadar dia. Ni. Maknanya dia redha, makhluk redha pada segala ketetapan Allah. Hukumlah qada qadar. Itu dah boleh makhluk redha. Ini dia tak tukar. Kenapa tak tukar? Ni kena padam bang. Ni kenapa sini kuning sini hijau? Saya tengok projektor ni macam zaman sebelum PKR memintas langut. Lama ni. Lepas tu keluar hijau. Sini dia tulis kuning, sini keluar hijau. Tak apalah, Allah boleh baca lah. Inilah yang dulu guru kata, apabila bertemu dua redha ni, satu Allah redha kita, ni dikatakan pertemuan dua redha. Kita redha dengan Allah, Allah redha kita. Maka pertemuan dua redha ni menghasilkan yang pertama, fadkhuli fi ibadi. Allah recognize orang mati tu sebagai hamba dia. Recognize apa? Apa recognize? Allah recognize dia sebagai hamba. Apa? Akui. Jangan leh. Dia sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi. Allah kata, engkau hamba aku. Aku redha engkau hamba aku. Dan di sini ada satu hadiah yang Allah beri, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam jannati, syurgaku. Ini hadiah. Ini hadiah Allah beri, masuk syurga. Ini hadiah Allah beri, masuk syurga. Ini Allah akui, engkau ni hamba aku, engkau masuk syurga. Apabila bertemulah pada mereka ini dua redha. Ada cerita dikisahkan dulu guru baca dalam kitab Arab. Dia kata apa? Ada ulama tulis dalam kitab. Seorang lelaki tawaf dekat Kaabah. Kemudian dia angkat tangan. Dia kata, ya Allah, adakah engkau redha padaku? Dia lontar soalan. Kebetulan Imam Syafi'i ada kat belakang orang ni. Dia kata, apa yang kau bertanyakan tadi? Aku ingin bertanya, adakah Allah redha padaku, hai Tuan? Dia kenal ni Imam Syafi'i ni, guru yang besar. Imam Syafi'i kata apa? Adakah engkau redha apa yang Allah tentukan pada engkau? Seperti mana engkau redha nikmat yang kau dapat. Faham? Kita dapat nikmat, kita sihat. Lepas tu Allah tentukan kita sakit. Masalah kita dapat sakit tu, ada tak kita redha macam mana kita dapat sihat? Mana engkau redha dengan ujian, dengan bala, seperti mana engkau redha dengan kesenangan dan nikmat yang kau dapat, kesedapan. Ada tak engkau redha? Mana kalau diuji sakit, redha. Macam mana kita redha dapat sihat? Kalau diuji susah, bisnes merendum jatuh. Masa kaya dulu kita redha, Allah bagi kita rezeki, kita seronok.
Jadi bila merundung nyata pun kita rasa okey. Kenapa? Kita tahu dua-dua ni daripada Allah. Kalau engkau boleh redha dengan apa kepayahan, ujian yang kau diberi oleh engkau, sama macam kau redha dengan kesenangan, itulah tanda kau redha pada Allah. Dan bila kau redha pada Allah, yakinlah Allah redha pada engkau. Jadi redha Allah kat kita ni, dia depend pada kita redha kat Allah. Dia macam barter trade atau barter trade. Kita redha dengan apa yang Allah tentukan kat kita, sakit ke, sihat ke, kaya ke, miskin ke, kerja ke tak kerja, anak sihat ke, anak sakit ke, apa benda ke, kita minta, ya Allah tolong aku redha apa benda yang kau berikan. Bila Imam Syafi'i kata engkau redha dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, itu tanda Allah sedang redha kat engkau. Imam Syafi'i bagi jawapan pada lelaki ni. Dia bagi jawapan pada lelaki ni. Setelah lelaki yang tawaf dan mengangkat tangan dekat diri Kaabah, ya Allah engkau redha tak dekat aku. Imam Syafi'i kata engkau redha pada apa ketetapan Allah, Allah redha pada engkau. Jadi kalau marah-marah, kalau mengamuk, tak redha lah apa yang Allah tetapkan. Keluh kesah, tak redha lah dengan apa yang Allah tetapkan. Bila tak redha, maknanya Imam Syafi'i kata Allah tak redha pada engkau. Allah tak redha pada engkau. Benda yang sangat mahal selepas iman dan Islam ialah mendapat keredaan Allah. Ulama kata biar sakit dari sihat, asal Allah redha. Biar miskin dari kaya, asal Allah redha. Biar susah dari senang, asal Allah redha. Tu nak dapat redha dia ni. Dapat redha dia ni. Tu saya cerita dulu ada perempuan nak meninggal kan. Dia pergi bilik air, kat keluar tu nampak dia macam kepayahan. Cucu dia kata dia dengar nenek dia ni angkat tangan, ya Allah engkau redha lah kat aku, dia meninggal. Dia sempat minta Allah redha kat dia. Imam Syafi'i bagi guideline Allah redha kat engkau bila engkau redha dengan setiap ketentuan yang ditetapkan pada engkau. Ni yang payah nak buat ni. Ni payah nak buat. Tapi hadiah dia mahal. Apa hadiah dia? Syurga. Hamba, title hamba. Lepas tu dimasukkan dia dalam syurga dengan redha. Allahumma inna nas'aluka redha kawal jannah. Berilah kami redha, dengan itu kami diberi syurga. Wa na'udzubika, engkau lindunglah kami min sahratika wan nar, daripada seksa api neraka. Ini yang kita minta bulan puasa. Kadang-kadang kita minta redha, tapi perbuatan kita tak redha dengan apa yang Allah tentukan. Marah, kadang-kadang benda kecil. AJK surau meeting, orang tak setuju dengan kita, wah marah, boykot, tak mau datang meeting. Padahal kita bukan fungsi. Kita kena akur lah apa fungsi buat. Kalau tak betul kita pakat betulkan sama. Kalau tak betul juga biar dia buat, tanggung lah, dia fungsi. Tahu, orang tak setuju dengan kita pun kita tak redha lah. Padahal itulah takdir Allah. Keputusan itu yang dia buat. Ya, takdir Allah. Kalau keputusan salah, kita memang tak redha. Tapi kita redha dengan keseluruhan picture tu, keseluruhan story tu. Apa? Allah takdirkan ini yang berlaku. Itu yang kita kena redha. Dan tu nak kena belajar qada dan qadar. Kalau rasa nak marah, asyik rasa ini tak kena, itu tak cukup, ini tak kena, itu tak reti, ujian jadi marah, dapat nikmat tak rasa apa-apa, tak pernah rasa syukur. Saya syorkan kita print ni, cari hadis ni dalam kitab, dalam internet pun banyak hadis ni. Cari, elok-elok buat, print, tampal. Nak baca apa? Nak baca ancaman Allah pada orang yang tak redha dengan hukum dia. Nak baca ancaman Allah pada orang tak syukur nikmat dia. Tak pernah cakap Alhamdulillah dia. Tak pernah. Dia masih Islam, tak pernah. Dia masih umat Muhammad, dia tak pernah kata Alhamdulillah aku masih nyawa lagi ni. Nafas aku naik, nafas aku turun, ya Allah syukur kau beri aku nyawa. Dengan nyawa ni aku boleh tambah taubat, aku boleh qada sembahyang yang aku pernah tinggalkan.
Ya Allah, betul lah selama ni aku tak syukur ya Allah. Kau ampunkan aku ya Allah. Jangan kau murka kat aku. Selama ni banyak benda aku tak sabar. Ya Allah, jangan kau murka kat aku ya Allah. Jangan kau nyahkan aku, marah aku dengan kata kau keluar daripada langit dan bumi ku. Ya Allah, jangan lagi tu ya Allah. Kesian kat aku ya Allah. Selama ni aku komplain banyak, kau beri aku komplain tak cukup ya Allah. Rupanya aku telah buat kesalahan yang sangat besar. Sangat besar. Rupanya 4 ni dia membawa murka yang sangat besar sampai peringkat engkau cari Tuhan selain aku. Mana ada Tuhan selain Allah? Kalau macam itu kalimah murka itunya macam seolah-olah kita kata maksimum tau. Atau maksimum tak? Maksimum tau. Kalau Allah dah murka, hidup ni tak ada makna dah. Walaupun kaya, walaupun sihat, walaupun anak-anak semua sihat, walau anak semua dapat 5A, 10A, 20A, 11A, walaupun isi sihat, isi kita bergaya, comel, cantik, kita buat bagus, pangkat dalam suatu bidang tu, dalam suatu tu bagus, kita jadi CEO ke jadi apa, company kita maju, tapi kalau Allah murka no meaning at all. Dia tak ada bawa apa makna dan erti. Jadi sama-sama kita cuba redha dengan apa ketentuan, syukur dengan segala nikmat, sabar dengan segala ujian, dan rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Cukuplah 4 ni. Sebab tu dikatakan hakikat ubudiyah ni redha dengan qada dan qadar dalam pembahagian Allah Ta'ala. Jadi ni mana ni? Hanya ni. Hanya saya tukar warna ni. Mana? Yang ni. Kalau kita boleh baca hadis ni hari-hari, kita hafal redha dengan ketentuan, syukur dengan nikmat, sabar dengan ujian, cukup dengan pemberian. Ini kena jaga. Ini kena ada. Kenapa? Takut Allah murka. Nyah engkau daripada bumi aku, nyah engkau dari langit aku. Engkau cari Tuhan selain aku. Ni tak ada makna hidup lah. Kalau kena gini teruk lah. Makan sedap pun tak guna. Muka cantik pun tak guna. Duit banyak pun tak ada makna apa-apa kalau Allah murka. Jaga-jaga. Sebab tu ulama-ulama ni sebut hadis ni. Okey, saya nak berhenti dah ni. InsyaAllah nanti kita sambung nasihat ke-18. Saya akan tunjuk slide juga nanti, bahawa engkau mencari redha Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan keredaan dirimu selalu. InsyaAllah nanti kita sambung. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Dah isyak ni? Dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.